Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi MV Live bersama saya Dr. Nurul Yakin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity. Hari ini kita akan bersama-sama dengan Dr. Fiona pakar mata daripada Sunway Velocity. Kita akan berbincang mengenai penyakit TB mata kerana dalam sesi MV Live baru-baru ini terdapat persoalan daripada netizen ada yang bertanya, doktor, adakah kalau saya mengidap TB mata, saya akan buta, doktor? Jadi kerana ingin menjawab soalan tersebut, hari ini kita akan berbincang dengan lebih jelas, lebih mendalam, apakah yang dimaksudkan dengan TB mata dan apakah rawatan-rawatan yang kita ada. Okey, baiklah, saya akan mempersilakan Dr. Fiona Okey, selamat tengah hari Dr. Fiona, apa khabar? Hello, selamat pagi. Okey, Dr. Fiona sihat hari ini? Okey, alright. Okey je. Okey, jadi Dr. Fiona, mungkin Dr. Fiona boleh ceritakan sedikit sebanyak apakah simptom-simptom yang dimaksudkan dengan penyakit TB mata tu, Dr. Fiona? Okey, bila kita cakap tentang penyakit TB mata, kita perlu tengoklah bahagian mata mana yang TB sedang merebak kepadalah. Untuk TB, memang kita ada TB yang start daripada mata, atau kita ada TB yang datang dari tempat lain dari badan untuk masuk dalam mata lah. So TB amat pandai. Dia boleh affect mana-mana kat mata sahaja. Ini bola mata lah. Harap semua boleh tengok. So untuk TB, dia boleh affect bahagian depan sampai bahagian belakang mata. So bergantung kepada bahagian mata yang dia menjangkiti, pesakit akan mengalami simptom-simptom yang berlainan. Misalnya macam ni. Kalau dia affect bahagian depan mata, kalau dia affect kelopak mata ke, pesakit mungkin akan dapat masalah nanah kat kelopak mata atau bengkak kelopak mata. Kalau dia affect bahagian depan mata yang putih ni, dia akan dapat mata merah, mata berair, kurang nampak. Tapi kalau dia affect bahagian belakang mata, pesakit mungkin komplain nampak nyamuk-nyamuk yang berterbangan kat mata atau langsung tak nampaklah kat mata. Itu simptom-simptom lah pesakit TB boleh dapat lah. Oh, jadi maksudnya banyak simptom-simptom yang mereka boleh dapat jika ada TB mata ini maksudnya dari segi mata bengkak, mata merah, mata berair Jadi kalau kita bandingkan dengan TB paru-paru kerana kebanyakan pesakit saya sebagai doktor pakar paru-paru, saya banyak berdepan dengan pesakit TB paru-paru di mana mereka mengalami masalah batuk berterusan, demam di waktu malam, hilang berat badan, kurang selera makan. Jadi saya ingin bertanya, adakah pesakit TB mata ni mereka boleh juga ada simptom seperti hilang berat badan, kurang selera makan, demam-demam di waktu malam? Adakah mereka boleh juga ada simptom seperti itu atau hanya simptom berkaitan mata sahaja? Okey, untuk penyakit TB, 20% pesakit TB memang mendapat jangkitan kat luar paru-paru. Bermakna mereka tak akan ada simptom paru-paru. That means tak ada simptom untuk paru-paru lah. Tak ada batuk, tak ada hilang berat badan lah. Dan untuk kalau pesakit TB yang mendapat jangkitan TB kat mata, biasanya dalam 10% pesakit TB lah yang akan mendapat jangkitan kat mata. Jadi maksudnya berdasarkan pengalaman Dr. Fiona kalau pesakit yang ada TB mata tu, adakah mereka hanya ada TB mata sahaja ataupun mereka boleh juga ada TB paru-paru ataupun TB organ-organ lain? Okey, kalau mereka ada TB, 10% memang ada berisiko untuk mendapat TB kat mata. Tapi kalau nak TB kat mata saja, mungkin peratusan tu kurang 10% lah. Macam tu. I see. Okey. Jadi maksudnya sekiranya pesakit datang berjumpa Dr. Fiona kemudian bagaimana untuk Dr. Fiona mengesahkan ini adalah TB mata ataupun ini adalah masalah mata yang lain, bukan TB? Bagaimana Dr. Fiona mengesahkan tentang diagnosis TB mata tu sebelum memberikan rawatan? Okey, untuk diagnosis TB mata, pertama sekali kita memang nombor satu kena jumpa dengan pakar mata yang bertauliah lah. Jangan pergi jumpa orang kat spec shop ke kat optician lah. Nombor satu, kita akan cek tahap penglihatan dulu, tengok mata mana yang lebih di-affect. Kerana untuk TB, biasanya dia suka affect satu mata lah. Jarang dia akan affect dua-dua mata sekali. Dan kalau dia affect pun, efek dia bukan seimbang. That means tak sekata lah, asymmetrical lah macam tu. Satu mata akan biasanya lebih teruk daripada satu mata lagi. Lepas tu kita akan buat pemeriksaan slit lamp.
Bermakna kita ada alat khas untuk cek bahagian depan mata dan belakang mata untuk tengok kesan-kesan TB kat mata. Kebiasaannya TB suka menyebabkan radang kat mata. Bahagian depan radang, bahagian belakang radang. Dan bila radang ni berlaku, dia akan tinggalkan kesan-kesan macam benjol-benjol atau bengkak-bengkak kat anak mata kita. Atau dia akan ada inflamasi khas di mana kita akan nampak macam sel-sel kecil yang berterbangan kat bahagian depan mata ni. Okey, lepas tu kita akan suspect TB. Lepas tu juga untuk confirm, untuk tengok ada komplikasi TB ke tak, kita akan buat ujian khas macam ni. Tak tahu nampak ke tak? Ini adalah ujian di mana kita guna lampu infrared untuk scan bahagian belakang urat mata. Untuk cek kalau ada urat mata yang bengkak ke tak disebabkan TB. Lepas tu juga kita akan membuat scan macam ni. Ini adalah untuk cek medan penglihatan mata. Kerana setengah pesakit TB, mereka dapat komplikasi seperti saraf mata yang bengkak, katarak dan glaukoma. So ujian-ujian ni akan menentukan. Dan kalau kita nak dapatkan kepastian 100%, kadang-kadang kita mungkin ambil sampel daripada cecair dalam mata untuk hantar untuk ujian makmal yang khas untuk TB. Itu selain untuk checking TB biasalah, macam ambil sputum untuk AFB ke, X-ray ke dan selain-selain lah macam tu. Oh, maksudnya kita boleh hantar sampel daripada mata tu ke makmal ya Dr. Fiona untuk melihat ada ke tidak kuman TB tu di situ ya? Ya betul, bukan mata lah tapi sikit cecair daripada mata. Sikit je. Okey, baik. Jadi bagaimana pula tentang rawatan penyakit TB mata ni Dr. Fiona? Adakah sama dengan rawatan TB paru-paru ataupun ada sedikit perbezaan di situ? Memang pertama sekali kalau ada TB kat mata, kita akan rawat TB dululah, iaitu makan ubat TB yang disarankan. Nombor 2 untuk mata, kita kena kawal inflamasi dan komplikasi TB. So untuk masalah TB, dia akan menyebabkan radang yang tinggi dalam mata. So sometimes kita terpaksa bagi pesakit makan ubat macam steroid atau untuk mengurangkan inflamasi kat mata. Lepas tu juga kalau pesakit ada selaput mata, kita kena buat pembedahan selaput. Kalau ada masalah glaukoma, bermakna tekanan tinggi kat bola mata, kita kena rawat dengan ubat yang sepatutnya. Dan kalau TB menyebabkan bahagian belakang mata radang, dan mungkin kita ada injection khas yang kita akan suntik terus dalam mata untuk mengawal masalah tersebut. So itu memang bergantung kepada apa simptom lah yang berkaitan dengan TB itulah. I see. Jadi maksudnya ada banyak jenis rawatan ya Dr. Fiona untuk merawat penyakit TB mata ni. Jadi mungkin Dr. Fiona boleh kongsikan dari segi penyakit TB mata ni, pesakit boleh juga ada glaukoma dan juga boleh ada katarak ya Dr. Fiona, ataupun itu adalah masalah sampingan selain daripada TB mata tu ke bagaimana? Untuk TB, kerana TB adalah satu penyakit yang menyebabkan radang kat mata. So bila mata menjadi radang, pesakit senang dapat katarak, nombor 1. Nombor 2, radang tu pun boleh menghalang sistem pengairan kat mata. Oleh sebab itu, longkang sistem pengairan mata sumbat, lepas tu dapat tekanan tinggi yang dipanggil dia glaukoma. Sometimes, radang tu berlaku kat bahagian belakang saraf urat mata. Kat sini, retina lah. Ini lapisan yang berfungsi untuk kita tengok dengan terang. So bila radang TB berlaku kat belakang, retina tu boleh dapat parut kat mata. Bila saraf dapat parut, kita dah tak boleh nampak. Oleh sebab itu, rawatan kita adalah untuk mengawal jangkitan serta mengurangkan komplikasi daripada inflamasi TB. Okay. Jadi kalau kebiasaannya ya untuk pesakit TB paru-paru ya, kita akan berikan 4 jenis ubat ya ketika fasa intensif ya, dan kemudiannya 2 jenis ubat fasa sambungan pada 4 bulan yang seterusnya. Tapi kerana ada satu ubat TB itu yang bernama ethambutol, dia boleh memberikan kesan kepada mata. Jadi mungkin ubat ethambutol itu kita tidak berikan kepada pesakit TB mata ya Dr. Fiona. Bagaimana pendapat Dr. Fiona tentang hal ini? Untuk pesakit TB, memang sebelum mereka start ubat TB, memang mereka akan dirujuk untuk scaningan mata untuk kita tengok baseline vision atau penglihatan yang starting lah. Lepas tu sometimes kita akan check, memang kita akan check penglihatan dia berkala untuk pastikan ubat tu tak defect.
untuk rawatan TB senang saja. Kalau ubat itu diperlukan, pakar paru-paru memang boleh start ubat tu. Kita akan pantau dengan ketat lah untuk tengok kalau ada side effect. Kalau ada side effect terus kita hentikan, biasa boleh reverse balik lah efek dia. So itu tak menjadi masalah besar lah untuk saya. I see. Okay. Jadi maksudnya dari segi rawatan tu dia lebih kurang sama seperti TB paru-paru ya. Maksudnya 2 bulan fasa intensif, kemudian 4 bulan fasa sambungan ya Dr. Fiona. Okay. Ya, janji dia tak resistant. Ya. Kecuali TB kepala di mana mereka perlukan ubat yang jenis lain ya. Jadi dari segi komplikasi ni Dr. Fiona, apakah komplikasi yang mungkin berlaku ya setelah pesakit TB mata ini sembuh ataupun bagaimana? Okey, untuk komplikasi untuk TB mata, daripada penyelidikan kat Malaysia dalam tahun 2017 kat USM, mereka mendapati bahawa sekurang-kurangnya 40% pesakit TB boleh menjadi buta akibat komplikasi mata. So untuk TB, paling penting kalau dah dapat TB, nombor 2, kalau dah jumpa doktor paru-paru, memang kena jumpa doktor mata. Kalau jumpa doktor mata awal, memang kita boleh detect komplikasi TB dan rawat awal. Kerana dia biasa kalau komplikasi dirawat dengan betul, memang risiko untuk menjadi buta kurang lah. Tapi kalau tak datang pakar mata tak check, memanglah risiko untuk jadi buta tinggi lah. Jadi sebab itulah ya, sebagai doktor pakar paru-paru pun memang kita akan merefer ataupun merujuk ya setiap pesakit TB paru-paru ya untuk mendapatkan pemeriksaan daripada doktor pakar mata ya untuk mereka melihat ya fungsi asas mata ya sebelum mereka melakukan rawatan, kerana ada antara rawatan-rawatan ubat TB ini boleh mengganggu fungsi mata ya. Sebab rasanya mungkin kita boleh bincang sikit kot Dr. Fiona tentang ubat TB yang boleh memberi kesan mata, kerana kita pun ada masa beberapa minit lagi. Jadi mungkin Dr. Fiona nak share sikit seperti apakah komplikasi ataupun side effect daripada ubat TB yang boleh affect mata tu. Okey, biasa untuk ubat TB yang ada side effect kan, biasa yang famous punya ethambutol lah. So biasanya dia akan melibatkan saraf optik nerve atau saraf optik kita lah. Ini saraf kira kabel kepada mata untuk kita nampak terang. So apa ubat ni boleh buat? Dan macula lah tempat yang kita nampak terang. Sometimes dia boleh menyebabkan dua-dua ni menjadi bengkak atau macam auto destruct. Dia tak tahu kenapa dia distract sendirilah, tak nak berfungsi. So untuk detect perkara-perkara macam ni memang perlu pemeriksaan mata yang penuh lah. Campur ujian tadi, visual field yang kita sudah bincangkan dengan OCT untuk cek kalau ada apa-apa masalah bengkak kat mata lah. So misalnya untuk masalah visual field kan, ini kira medan penglihatan yang normal lah. Kecuali kalau yang normal kita tak akan ada apa-apa kecuali yang spot yang hitam ni kan. So kalau mungkin mereka ada masalah untuk urat bengkak ke apa-apa, mungkin dia punya medan penglihatan boleh nampak macam ni. Nampak tak? Ada macam banyak damage pada urat dia lah. Itu satu contoh sajalah. So memang perlu pemeriksaan ketat lah untuk check lah untuk side effect tu. Tapi kalau ubat tu dihentikan awal, biasanya tidak menjadi masalah lah. Jadi menurut pengalaman Dr. Fiona, ramai ke pesakit yang ada mendapat komplikasi TB, maksudnya setelah ada start ubat TB, tiba-tiba dia mendapat radang di bahagian saraf mata tu. Banyak ke kes-kes seperti itu ke ataupun jarang berlaku komplikasi ubat TB terhadap mata ni? Oh, that means komplikasi ubat kepada mata. Banyak ke ataupun sedikit sahaja? Ada sedikit yang mendapat komplikasi mata terhadap ubat TB ni. Okey, biasanya peratusan kurang daripada 10% lah. Tapi kena tengok kepada pesakit juga. I see. Jadi maksudnya mungkin pesakit-pesakit TB di luar sana tidak perlu terlalu risau ya dengan komplikasi ubat TB terhadap mata kerana risikonya agak rendah. Tapi sebab itulah kita perlu menghantar pesakit TB berjumpa doktor mata supaya doktor pakar mata boleh memastikan kesihatan mata mereka ya.
Baiklah, mungkin Dr. Fiona ada pengalaman berdepan dengan pesakit TB mata ni. Bagaimana mungkin Dr. Fiona ada pengalaman menarik untuk di-share tentang pesakit-pesakit yang mengalami TB mata ini? Apakah masalah yang selalu mereka hadapi? Ya? Apakah pengalaman yang mungkin Dr. Fiona boleh share berhadapan dengan TB mata ni? Sorry, tak dengar soalan tu. Pengalaman connection dah breaking. Pengalaman pesakit yang ada TB mata ni, mungkin Dr. Fiona boleh share pengalaman-pengalaman berjumpa dengan pesakit yang pernah menghidap penyakit TB mata ni. Okey. Ini saya of course tak dengar banyak, tapi pengalaman untuk mata macam ni. Kebiasaannya either mereka dah jumpa doktor paru-paru, dah disahkan TB dan kita perasan masalahnya, atau mereka terus datang ke klinik mata dan baru saja kita cek semua perasan actually pesakit ada TB. So kalau pesakit yang ada TB, sometimes mereka memang tak nampak lah, so mereka selaput saja. Dan mereka tak berjumpa dengan doktor mata, mereka pergilah kedai mata ke atau dengan kawan beli IMO daripada farmasi. So sometimes pesakit-pesakit macam ni, presentasi mereka dah lambat lah. That means bila datang lambat memang mata tak nampak, mata dah sakit dah, buat operation untuk turunkan tekanan. So biasanya kalau untuk pesakit yang memang dirujuk daripada pakar paru-paru dan memang under check up yang berkala, kebiasaan risiko dapat komplikasi mata memang kurang lah. Hanya biasa yang datang lambat ke atau memang bukan TB paru-paru tu, itu susah sikit. Oh, maksudnya masalah akan berlaku jika mereka datang lambat berjumpa doktor, ya. Maksudnya mereka cuba perkara-perkara lain, kemudian baru jumpa doktor mata, ketika itu kebiasaannya dah terlambat, ya Dr. Fiona? Okey, kalau mereka datang lambat, sometimes cataract dia selaput dia dah masuk. So kalau cataract saja, memang senang kita bedah. Tapi kalau lambat dan bahagian belakang urat mata dah berparut, memang susah untuk kita mengembalikan penglihatan seperti asal. Kerana kalau dah berparut, susah kita nak reverse. Tapi kalau datang dalam peringkat mata bengkak saja, urat bengkak saja, itu memang kita boleh bagi rawatannya lah. I see. Okey. Jadi mungkin Dr. Fiona ingin share tips-tips penjagaan mata, ya, untuk pesakit yang menghidap TB mata ni. Mungkin Dr. Fiona boleh share tips ataupun teknik-teknik menjaga mata ketika mendapat penyakit TB mata ni. Okey, saya ada tips lah. Satu tips untuk orang yang tak ada TB dan tak nak dapat TB mata. Satu lagi bahagian tips untuk yang sudah mendapat TB kat mata. Pesakit yang sihat, yang tak TB, cara untuk mengelakkan adalah nombor satu lah, actually dia hampir sama untuk coronavirus lah. Nombor satu, kalau elakkan kawasan yang sesak. Nombor dua, kalau merokok, henti merokok. Kerana kalau merokok memang akan meninggikan risiko kita dapat TB. Dan nombor tiga adalah untuk meningkatkan sistem immunity atau daya tahan kat badan. Macam mana? Dengan mengamalkan cara hidup yang sihat, macam makan banyak sayur-sayuran, buah-buahan, exercise, bersenam selalu. Lepas tu mengamalkan macam tu. Dan sekarang untuk tips pesakit ada TB, mereka ada tanggungjawab sosial untuk pastikan TB mereka tak merebak kepada orang lain. Macam mana tu? Senang saja. Nombor satu, jumpa sepatutnya dan makan semua ubat ikut masa, ikut jadual, okey? Nombor dua, pakai pelitup muka, guna hand sanitizer dan pastikan sistem peredaran udara baguslah. That means tak boleh semua tingkap tutup, buka fan, janji airflow. Dan lepas tu paling penting pun amalkan hand hygiene, that means guna hand sanitizer dan elakkan tempat yang sesak dan paling bagus duduk sampai TB sudah sembuh. Itu tips-tips saya lah untuk pesakit TB.
Okey, jadi baiklah ya. Memang nampaknya kita perlu menjaga kebersihan tangan kita ya, hand hygiene ya, juga memastikan kita makan ubat seperti yang disarankan oleh doktor ya, dan juga menjaga imunisasi badan kita dan juga healthy lifestyle ya. Maksudnya kehidupan budaya hidup yang sihat supaya kita menjadi lebih cergas dan dapat melawan kuman TB ni ya. Baiklah. Nampaknya kita pun sudah menghabiskan segala topik ataupun poin-poin yang kita ingin bincangkan pada hari ini. Mungkin Dr. Fiona ada sharing ke tentang pesakit TB mata yang Dr. Fiona pernah rawat sebelum ini? Adakah mereka susah dirawat ataupun mudah dirawat? Yakin tak dengar sangat. Oh okey, ni pesakit TB mata. Pesakit TB mata yang sebelum ini yang pernah dirawat, adakah mereka mudah dirawat ataupun sukar nak dirawat pesakit TB mata ni? Okey, kalau mereka datang kepada stage awal memang senang untuk rawat kerana jangkitan tu sedikit sajalah. Tapi kalau ikut stage, kalau memang lambat memang susah rawat. Dan saya lupa tips paling akhir yang paling penting sekali. Kalau ada masalah mata, jangan tunggu untuk jumpa pakar. Jangan kata I nak postpone sebulan lagi, setahun lagi baru jumpa. Pada masa tu dah lambat. Kalau ada masalah mata, terus datang jumpa pakar mata dulu. Jangan tu, okey? Okey, jadi maksudnya penting untuk berjumpa pakar mata dengan kadar yang segera ya kalau ada masalah ya. Takut kalau TB mata tu lambat dirawat akan menimbulkan komplikasi yang serius dan sukar untuk dirawat sehingga boleh menyebabkan buta mata ya. Jadi kita perlu faham bahawa mata adalah satu organ yang sangat penting ya. Jadi kita perlu jaga elok-elok ya. Seperti juga paru-paru ya. Sekiranya paru-paru ada masalah, kita perlu segera mencari solusi ataupun jawapan kepada masalah paru-paru tersebut. Begitu juga dengan mata dan juga organ-organ yang lain sebenarnya. Jadi mungkin take home message ya, kita perlu menjaga tubuh badan kita ya, organ-organ kita ya, organ mata, paru-paru ya, dan organ-organ lain dengan baik ya, dengan mengamalkan gaya hidup sihat dan juga berjumpa doktor ya, terutamanya sekiranya mengalami masalah TB ya, kerana TB adalah penyakit yang boleh dirawat ya, kerana TB bukanlah macam kanser. Kalau kanser memang tidak boleh dirawat ya, tetapi TB boleh dirawat ya. Cuma masalahnya ialah pesakit datang lambat ataupun pesakit makan ubat tidak habis ya. Jadi saya juga ingin mengingatkanlah kepada semua ya bahawa ubat TB perlu dihabiskan selama 6 bulan ya, dan perlukan rawatan yang berterusan daripada doktor yang merawat sekiranya berlaku ya, kerana sekiranya TB ini tidak mendapat monitoring ataupun rawatan yang berterusan ya, banyak komplikasi yang boleh berlaku ya, dan kita amat sayang sekiranya pesakit yang boleh dirawat ini tidak dirawat dengan baik, seterusnya menimbulkan komplikasi yang boleh membahayakan diri anda dan juga masyarakat di sekitar, kerana TB ini mudah berjangkit ya. Mungkin Dr. Fiona boleh share tentang TB mata ini, adakah mereka mudah berjangkit dengan orang lain ataupun tidak mudah berjangkit seperti TB paru-paru? Kalau TB paru-paru mereka mudah berjangkit dengan orang lain, tetapi TB mata ni rasanya mungkin kadar jangkitannya agak rendah ya Dr. Fiona? TB mata kadar jangkitannya mungkin agak rendah kot. Okey, untuk kalau TB kat mata sahaja, janji pesakit mengamalkan social distancing, pakai pelitup mata, guna hand sanitizer, peratusan untuk merebak kepada orang lain rendah. So paling penting observe 3C lah, sama macam coronavirus, sama je. So memang peratusan untuk dia merebak atau menjangkiti orang lain akan rendah kalau kat mata saja dan bukan kat tempat lain lah. Okey, baiklah. Jadi mungkin setakat itu saja ya perbincangan kita mengenai TB mata. Jadi mungkin kita boleh membuat kesimpulan ya bahawa TB mata ini simptom-simptomnya terdiri daripada banyak simptom ya, antaranya mata bengkak, mata berair, mata merah ya. Dan penting untuk berjumpa doktor pakar mata secepat yang mungkin untuk mendapatkan rawatan ya. Dan TB mata adalah satu penyakit yang boleh dirawat, boleh sembuh ya. Tidak makan ubat dengan betul boleh menyebabkan masalah buta ya yang sangat merugikan dan menyedihkan untuk pesakit ya.
Baiklah, mungkin itu saja ya Dr. Fiona. Kalau ada apa-apa Dr. Fiona ingin share buat sebelum kita tutup sesi kita hari ini, kata-kata terakhir. Kata-kata any problem jumpa Dr. dan Dr. Paru-Paru, itu je. Okay, thank you so much. Okay, baiklah. Thank you Dr. Fiona. Terima kasih dan terima kasih kepada semua netizen kerana bersama-sama kita pada hari ini. Semoga mendapat manfaat buat semua. Jangan lupa share dan subscribe ya kepada sesi FB Live kita. Semoga ilmu pengetahuan tentang TB mata ini dapat difahami oleh masyarakat kita semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks Fiona. Bye. Bye.